kan untuk semua benda. Okay, ni dah live lah kan? Betul tak? Dah. Okay, selamat datang. Sihat Lama kita tak jumpa kan? Lama gila. Berapa lama tak jumpa rasa? 3 tahun kot. Kan? PKP Masa-masa mana sibuk. pernah jumpa? Yelah, PKP langsung lah. So, okay, kita dah pukul 9. Okay, selamat datang kepada kawan-kawan kita yang mana tengok kita live pada malam ni. Kita tukar daripada Sabtu, kita tukar pada hari Ahad. So, dalam rancangan Tanya Je lah, di mana saya bawa every week entrepreneurs yang usahawan-usahawan yang lain-lain lah. Maknanya dari segi food truck, ada yang hari tu jual kira kawan kita daripada ejen Kowe. Lepas tu nanti lepas ni ada lain-lain usahawan lah. At least kita pelbagaikan. At least kita boleh buat sharing dengan kawan-kawan kita mana yang baru nak start berniaga ataupun dah lama berniaga tapi yelah kadang-kadang kita nak kena update juga kan. Kita punya ilmu, kadang-kadang kita nak kena sharing kan. So platform ni I buat pun memang untuk itulah. So macam kita bawakan hari ni, kita nama panggilan dia Kak Dodot lah. Kira dia ni 2017 dulu kalau program Food Truck InScan ni kira orang cakap best student lah. Dia dapat best student kan. Dengan menu dia yang cantik, dengan food truck dia yang cantik, lepas tu makanan dia sedap. So hari ni kita bawakan Kak Dodot daripada Danis Resepi kan? Danis Resepi Food Truck kan? Resepi, okay. Boleh kenalkan diri sikit lah kan? Introduction sikit, nama, umur, berapa lama buat food truck, apa nama food truck. Okay, silakan. Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada yang menonton rancangan Tanya Je lah daripada Encik Daniel. Nama saya Datuk Roshida. Tapi nama ringkasnya ialah Kak Dodot. Kak Dodot ni pun salah satu kita nak buat branding sikit lah, buat trademark. Okay, Kak Dodot. Kak Dodot mula niaga 2017 awal tahun dalam Februari. Mula ingat dapat launching waktu birthday tapi tak ada rezeki. So kita on je lah waktu Februari. Okay, kita masa tu kita peniaga yang baru, tapak pertama di Putrajaya, under Perbadanan Putrajaya lah. So batch yang awal ni tu lah kita jumpa Encik Daniel, salah seorang mentor waktu kursus InScan IBC Food Truck. Itulah sedikit sebanyak. Lagi nak tahu. Okay, menu food truck Kak Dodot lepas tu buat menu apa? Menu ni menarik. Saya dan partner saya, suami saya, kita sebelum buat food truck, kita buat pelbagai menu tau. Kita buat, kita nak buat apa yang orang paling suka pada masakan kita. Masa tu dalam banyak-banyak menu food delivery lunch box yang kita buat, nasi oyen ayam sambal serai ni yang paling high demand lah. So itu salah satu menu yang kita masukkan food truck di hari pertama kita berniaga. Tapi ada 4 menu je waktu tu. Ada nasi oyen ayam sambal serai, nasi oyen ayam sambal serai, hot stuffed spaghetti, roasted chicken, baked potato. Yang tu macam tak sesuai sebenarnya tapi kita cuba. Lepas tu lagi satu chicken wings lah. Chicken wings ni produk utama kita lah. Tapi kita nak tangkap peminat of street food ni, terpaksa jual nasi juga. Nasi oyen ayam sambal serai. Ayam bakar waktu tu. Ayam bakar Okay, sebelum buat food truck kan memang pernah berniaga makan ke tak pernah? Sebenarnya saya pernah berniaga makanan juga. Secara kabut sale, saya buka je bonet, tanda saya tengah niaga lah. Tapi sebenarnya saya buka je meja, pasang banting, saya jual lah macam biasa. Tapi masih dalam kapak lah. Saya jual pasta, benda pelik-pelik. Tapi pelik tau orang beli. Rupanya orang suka benda pelik. Macam orang dah boring kan benda dia lama. Kita cubalah, kita cuba. Okay, so maknanya start berniaga menggunakan bonet kereta lah maknanya. Bonet kereta, lepas tu kita buat food delivery juga. Kita nak tahu
orang mana yang menarik orang negeri mana yang tertarik nak beli kita punya makanan. Saya pernah open order dari Kuala Kubu Baru sampai ke Bandar Baru Bangi. Saya minta diorang collect order lah. So saya buat lah. Travel sampai Bandar Baru Bangi. Memang penuh lah kita my visit waktu tu. Okay, lepas tu orang Klang Valley maksudnya okay lah, sukalah dengan Danish recipe kan. Okay, lepas tu saya open order dari Kuala Kubu Baru sampai Teluk Intan. Saya pun buat juga food delivery sampai kampung lah, kampung belah suami. Lepas tu penuh juga, anak tak boleh masuk. Memang bawa makanan je. Macam tu. So kita tahu lah makanan kita boleh diterima bahagian utara dan bahagian Lembah Kelang. So maknanya waktu you buat daripada kereta tu maknanya you macam mana? Maknanya masa yang you berniaga menggunakan kereta tu maknanya you buat survey lah menu you, betul? Betul, sebab kita punya masakan waktu tu memang lain lah dari yang orang jual. Masakannya, resepinya pun memang lagi ringkas. Sebab kita nak cepat keluar, yang ringkas ni orang boleh terima ke tak? Macam tu. Okay, lepas tu kan, lepas tu baru ke food truck lah. Berapa banyak food truck ada sekarang? Saya ada, Alhamdulillah ada 2 buah food truck. 2 food truck. Satu kafe Satu food court kan? Okay. Saya pernah ada lah, saya dah let go. Okay, kenapa nasi Oyen? Nama dia nasi Oyen, kenapa? Okay, kenapa nama dia nasi Oyen? Sebab kita rasa orang akan gelakkan nama nasi Oyen tu. Betul tak? Dia macam tapi funny sebenarnya tapi nasi Oyen ni ialah nasi yang ada dia sebenarnya ada nasi yang ada parutan lobak merah. Kemudian Dani, anak saya, Dani panggil nasi Oyen sebab ada warna lobak merah tu, warna carrot. So kita panggil dia officially sebagai nasi Oyen lah. Nasi Oyen ayam sambal serai. Saya rasa tu yang paling sedap lah pernah saya makan. Nasi Oyen tu. Terima kasih. Alhamdulillah. So siapa sebenarnya yang pandai masak? Awak ke suami? Sebenarnya suami saya. Suami saya suami saya kulinari UNITA. Saya nyebut-nyebut je. Tapi saya rasa combination awak dengan suami is awak pandai design, betul tak? Saya dengar cerita awak ada company printing kan? Betul. Alhamdulillah. Kita buat apa yang kita ada. So maknanya combination daripada husband awak yang pandai masak, awak pandai design, so keluarlah food truck Danish recipe, betul? Kan? Dengan sokongan penuh bonda saya. Bonda saya pun ada ajar masak-masak. Buat macam ni sedap, lagi best. Okay, nak tanya waktu belum mula buat food truck tu kan? Waktu tu kan awak pun antara yang terawal juga food truck dulu kan? Macam mana pemilihan kepala dengan body tu? Okay, dulu corak dia macam saya ada contoh. Dulu saya ada cawan tau, souvenir untuk customer. Okay, dulu food truck saya tak macam ni. Food truck saya dia macam ada awan-awan. You know, macam kita ada impian, kita berfikir sampai termenung, sampai tengok ke langit, ke awan, langit ketujuh macam tu kan. So konsep first design food truck tu memang kita cuba hasilkan apa yang kita impikan lah. So ada awan-awan, tak semestinya benda yang kita macam kita bermimpi tu tak boleh jadi kenyataan. Tu tema dia kat situ. Sebab dia ada biru, kan ada awan-awan. Awak pilih Daihatsu Grand Max, betul? Betul. Okay, kenapa Daihatsu Grand Max? Sebab dia
dia tak pakai diesel. Lepas tu dia jepun. Dia tahan lasak lah. Alhamdulillah dua-dua food truck saya mampu naik ke Genting Highland dua-dua sekali. Tanpa sebarang kerosakan. Alhamdulillah, syukur. Okay, berapa habis untuk buat first food truck tu? Berapa RM? Berapa RM? Okay. Saya rasa termasuk semua sekali. Termasuk kitchen? Rasanya tak adalah sampai 80,000. Rasanya tak sampai 100 ke 80,000 tu tak sampai. Macam food truck tu memang dibuat macam paling minimalis lah. Macam apa yang kita, asalkan kita boleh masak, kita keluarkan barang tapi confirm bersih, okey, keluar selamat. Lagipun kita pun dapat food truck terbaik kat Putrajaya. Paling bersih, paling cantik. Alhamdulillah. Sebab benda tu penting tau, food truck bersih penting, cantik pun penting. Sebab ramai kadang-kadang kawan-kawan kita tak faham, cantik tu penting. Sebab cantik tu menarik kan? Itu cantik tu untuk customer datang. Bila bersih tu untuk kita lama niaga kat situ. Sebab kalau kotor nanti kita kena halau. Okay, dari segi design menu kan, berapa lama you nak design menu you untuk you keluarkan ke food truck you? Baru you percaya you boleh keluarkan? Okay, design menu ni mudah tau sebenarnya. Yang tak mudah macam mana customer kita tengok menu kita. Maksudnya, waktu awal first kali saya niaga, saya keluarkan 4 menu. Okay, saya meniaga kat tapak Putrajaya tu dia macam food court tau. Kita tak boleh nak anggap kita pergi event, jual 1-2 menu pun dah okay. Boleh soal. Kita macam food court, macam apa orang expect kalau kita datang ke food court? Sebenarnya dia nak variety. Orang Malaysia ni suka variety. So saya sebenarnya lebih pada 10 kali saya tukar menu board saya. Sebab saya static kat situ, saya perlukan regular saya untuk keep coming. So dengan adanya announcement pasal new menu, so orang akan datang lagi. So for the shape menu pun saya buat sendiri lah. Penting ke social media? Alhamdulillah social media amat-amat membantu. Sebab dia macam ni tau, saya baru datang semula ke Putrajaya. Ni tak ada orang kenal Dennis Recipe siapa. Tapi saya menggunakan produk mak saya di Petronas. Saya letak atas breakfast box mak saya di Petronas tu stiker food truck. Saya buat bentuk food truck lah atas tu supaya buat awareness yang Dennis Recipe akan muncul di Putrajaya. Itu dalam masa setahun kot saya sponsor stiker untuk mak saya. Dia bentuk food truck Dennis Recipe tapi nama tu maintain sekali lah. Mak saya jual bihun goreng, nasi goreng, makaroni goreng. Itu satu tau so, saya punya strategi untuk ni. Untuk awareness food truck, orang datang ke food truck lah. Yang kedua saya buat lunch box murah, saya buat RM5 je. Saya nak volume orang order tapi setiap orang order tu saya ambil gambar dia. Ambil gambar dia dengan plate Dennis Recipe. Lepas tu rupanya social media ni diorang follow kita tau tapi diorang jadi silent reader. Diorang suka gambar diorang ada kat social media kita. Sebab kita dah ambil gambar dia, dia suka tau. Lepas tu bila saya announce okay food truck Dennis Recipe akan mula berniaga di tapak food spot tu lah kan. Lepas tu alhamdulillah hari pertama, hari kedua yang kita tiba-tiba niaga tu semua sold out. Orang datang lah. So jadinya penting lah social media ni tapi ambil masa. Kita nakkan volume kekerapan orang tu nampak kita sampai menyampah tu. Kau lagi jual lunch box. Betul-betul. Tapi kita nak jual Dennis Recipe. Ada kawan-kawan kita yang macam masih sampai sekarang dia tak percaya lagi social media ni boleh tolong dia punya sale tau. Which is Kak Dodo dah cakap tadi kan, memang social media ni kira orang cakap step 1 lah kalau you nak berniaga makanan ni kan. Step 1 lah kan. Yang kedua tu barulah cerita operasi yang lain kan. Okay, so macam mana Kak Dodo gunakan social media selain daripada tangkap gambar customer,
post dekat Instagram. Kalau ada pakai Facebook ad ke? Facebook ads saya tak pernah buat lagi untuk Danish Recipe sebab saya percaya dengan zero cost marketing, di mana saya berharap sokongan penuh daripada kawan-kawan rapat dengan saudara-saudara saya untuk convincing kawan-kawan orang untuk datang ke Putrajaya untuk support Danish Recipe sebab kita jual sedap dan best. Macam itulah. Kau nak makan sedap best pergi sini. Kau nak makan sedap best serta sini. Itu je lah. Orang datang memang nak Danish Recipe sebab nak makan chicken wing. Chicken wing dia sedap gila dia kata tu. Macam itulah. So maknanya kita jual rasa. Dah. Kita jual experience untuk rasa makanan sedap. Kadang kita lepak ramai-ramai pun makanan tu bukan sedap pun. Tapi sebab kita nak melepak kan. So kita nak bagi orang tu melepak dan makan sedap, diorang ada benda nak cakap. Sedap lah benda ni, bagus lah Danish Recipe ni. Macam tu lah kononnya. Betul. Faham. Saya percaya betul lah. Maknanya kita sebagai food truckers ni kan, kita jual rasa tau. Kita jual experience, kita jual rasa. Kan? So macam contoh, patut kita tak shot sendirilah. Kan? Kita kalau boleh jangan shot sendirilah sebab tu kita kena bagi test tu kan. Orang makan. Okay. Soalan seterusnya. Macam tadi dah jawab dah soalan yang tu. Cakap maknanya you punya marketing selalunya zero cost marketing lah. You masih percaya pada zero cost marketing, betul? Betul. Okay. Betul. Sebab kita baru. Okay. Jangan buang duit. Okay Kita tanya pasal Danish Recipe. Mana dapat nama Danish Recipe tu? Okay, dia berasal waktu umur anak saya 1 tahun dah mula boleh makan solid food. So anak pertama saya namanya Dani. So chicken wing waktu 2015 saya jual tepi jalan tumpang kedai mak bapak Aiman Tino jual chicken wing lah. Chicken wing bakar. Kita ada buat beberapa resepi sebenarnya. Kita tengok mana yang Dani suka makan tapi yang bukan pedas lah. Kalau yang resepi yang Dani suka makan tu baru kita olah menjadi pedas ke, jadi cheesy ke. So sebenarnya semuanya approval daripada Dani. So Dani suka makan, okay kita jual. Memang inspirasi pada Dani lah, kita appreciate anak kita makan. Faham? Oh sebab tu dah dapat nama Danish Recipe. Bagus tu. Ya, kan? betul. Kadang-kadang kita tak ada idea. Kan? Okay, ada secret ingredient ke you punya nasi oyen tu? Sebab memang betul saya makan pun memang saya tak jumpa tempat lain. Kan? Dengan ayam bakar dia tu semua kan. Apa yang ingredient yang yelah kira ada ingredient rahsia ke dalam nasi oyen you tu? Memang yang top, paling top lah kalau Putrajaya tu saya cakap dengan you. Mari saya bisik Kita pakai lobak merah segar. Yang fresh fruits ni dia memang akan keluarkan perisa dia sendiri sebab tu dia sedap. Kita pakai halia, ada rasa halia tu. Tu badan kita jadi warm tau sebab benda dalam tu semua elok. Semua segar. Kita punya shred. Sebelum masak nasi tu kita shred dulu. Memang untuk nasi. Memang macam kita bagi anak kita makan, kita nak bagi yang elok kan, kualiti. Sebab tu Danish Recipe memang untuk anak lah, sihat. Untuk satu keluarga pun sesuai. Memang target saya untuk satu keluarga boleh makan. Siapa nak pedas tambah sambal serai. Itu resepi mak saya. Ambil berkat sikit resepi orang tua kita. Bagus tu. Kan nasihat yang bagus. Okey. Macam contoh sekarang kan. Okey, PKP pasukan banyak kawan-kawan kita yang affected lah. Okey, macam you sekarang ni you dah tak ada operation yang gunakan food truck. I dengar cerita you ada buat kira makanan untuk infak, betul? Boleh cerita sikit tak? Ya. Betul. Sebelum saya buat makanan infak, saya buat catering. 100% catering saja. Waktu tu kita ada buat flyers terbaru kita lah. Kita letaklah gambar kita buat bagi lifestyle, boleh food truck pergi mana-mana pun. Macam ni kita buat kat swimming pool. So kita bagilah package-package ni. Waktu PKP yang masih boleh buat event lah. So lepas tu kita buat charity. Charity ni Make Them Smile. Program kita Make Them Smile sebab bila waktu saya buat makanan
Macam saya tengok rumah orang tu macam susah tau. Lepas tu saya rasa macam rasa kesian tau kat diorang. So bila saya bagi ekstra, tak apalah ambil lah ni, kita bagi, kita belanja kan. Dia punya senyum tu Masya Allah, kita tak tahu tau apa masalah dia sebenarnya. Tapi kita bagi tu dia senyum. So saya buat lah ni yang make them smile. So waktu tu kalau nak buat menu Danish recipe, kita bukan ada bajet yang macam orang bagi RM10, kita boleh keluarkan sampai 5 packs, 10 packs. So kita keluar dengan menu nasi lemak bunjut. Nasi lemak bunjut ni memang viral lah sebab kita promote dalam Google je. Kita tak promote sangat kat Facebook ke IG ke. Sampai orang puan-puan pun walaupun kita dah tutup, orang puan-puan kita, puan-puan kedai buka. Tapi kita dah tak buat. Kita buat hantar terus ke gelandangan. Homeless kan, kita hantar ke homeless, ke orang-orang asnaf dengan rumah anak yatim. Sebab ramai sahabat-sahabat saya yang nak cari channel untuk bagi makanan sedap ni kat orang-orang. Kadang diorang boleh je belikan beras ke apa ke untuk bagi-bagi kan. Tapi dia nak orang tu happy dapat makanan yang sedap kan. So kita buka lah ni, make them smile. Danish recipe. Alhamdulillah lah sambutan okey, orang suka nak sumbang. Doakan program berterusan. Sebab Kak Dodot ni punya Danish recipe ni punya catering, saya memang every year birthday bini saya memang saya tak ada orang lain lah, saya memang panggil Danish recipe. Sebab dah terbukti kan makanan dia family saya pun suka kan, harga pun berpatutan, lepas tu dia siap boleh hantar lagi kan. Terima kasih Cik Daniel. Betul kan saya beli kan? Tak tipu kan? Tak sangka tau. Gigil kita orang hantar. Lagi satu, waktu PKP kan kita tak boleh niaga kan. So awal-awal PKP, saya jual lauk, tahun lepas saya jual lauk untuk sahur lah, boleh lauk untuk apa-apa tapi frozen food lah. So tahun ni kita keluarkan dengan packaging masih R&D lah sebab waktu tu kita 2 bulan puasa kita buat lah lauk sahur. Tapi nanti kita akan upgrade lah lepas kita puas hati dengan R&D, dengan flavor semua kan. Nanti kita tukar wajah yang baru sikit, kita adjust sikit sebab orang-orang yang dekat Korea semua pun dah tanya. Mati saya. Maksudnya produk ni boleh pergi jauh lah, doakan saya Cik Daniel, tolong saya ya. Ni saya dia asam pedas. Tengok kawan-kawan ni macam mana dia punya perjalanan dia kan, daripada niaga kereta, lepas tu ke food truck, lepas tu dia buat infak, lepas tu sekarang dia dah ada produk sendiri, dah boleh eksport ke luar. So sebab itulah kita bantu program Inscan 2017 tu memang kita bagi award kira best student kepada Danish Recipe lah. So kita nampak dia punya orang cakap growth kan. Terima kasih. Okay, yang macam waktu tu saya lemah bahagian social media dengan costing. Waktu tu Cik Lydia and gang mentor semua bantu saya macam-macam. Macam mana nak tingkatkan sales semua. Waktu tu saya memang tak berani nak ambil staff sebab saya pun tak tahu berapa saya punya margin cost apa semua kan. Betul ke tak? Sebab sebelum ni saya niaga ikut macam nak bagi, alah kesiannya boleh ke jual harga ni? Rupanya saya boleh naikkan harga. Sebenarnya saya kerugian dekat portion. Saya rasa suka nak tengok orang makan banyak tapi sebenarnya itu tak mendatangkan profit lah kat saya sebab patutnya saya boleh dapat 3 dish ke apa ke kan. Rupanya saya mengalami kerugian waktu tu tapi tak apalah, lesson learn. Kita tanya balik, betul ke banyak? Betul ke portion ni banyak? Banyak sangat ni, sambal kau bagi pun banyak, nasi pun banyak. Tak boleh nak tambah. Patutnya kita boleh buat add on kat situ. Siapa nak add on, beli. Kita dapat extra duit. Tapi kita nak bagi orang tu kenyang. Tapi harga sama. Kat situ saya ada slack sikit. Terima kasih Ken. Kat situ nampak kejujuran dia sebenarnya. Okay, macam sekarang kan, Kak Dodot dah buat infak makanan kan, tapi ada orang yang rindu lah, macam orang Putrajaya rindu nak makan nasi oyen. Macam mana dia nak dapatkan nasi oyen tu? Kak Dodot ada ke Foodpanda ke GrabFood ke?
Saya pernah ada. Tapi selepas ada beberapa masalah sedikit, saya bertukar pada runner biasa je, macam Mrs. PD, Dalam Move. Diorang boleh tolong hantarkan lah, tapi saya pesan lah bawa air elok-elok, makanan elok-elok sebab diorang tak ada bekas yang sesuai untuk makanan. Tapi elok juga support diorang sebab saya boleh bagi rider tu sekali makanan percuma. Asyik nak bagi makanan percuma je kat orang. Okay, buat peniaga kalau macam nak selalu masuk TV kan, pastikan apron korang ada logo korang. Macam ni, lepas tu warna pun main peranan tau. Kenapa warna terang? Sebab kita nak tunjuk kita ni bersih. Kita ni bersih. Restoran kita, promise kita bersih. Tak ada kotor-kotor. So ni makanan awak insya-Allah bersih, suci dan halal. Halalan tu Iban. Halalan tu Iban. Okay, boleh share dengan kawan-kawan. Okay. Kak Dodot punya Facebook, Dennis Recipe punya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube channel kalau ada. Okay, Dennis Recipe ada website tapi masih under progress. Kita nak bina semula website kita. Kita ada Instagram Dennis_recipe, Facebook Dennis Recipe Catering. Dennis Recipe Catering sebab Dennis Recipe hanya fokus untuk catering dan event saja. Sebab utama kita keluar dari Putrajaya pun sebab terlampau demand tinggi untuk kita hadir ke event mereka dan kena cater event mereka. So kita tutup tempat yang kita rasa kucak-kacir, kita fokus. Itu salah satunya lah. Catering and event. So macam lagi satu saya nak berjalan. Kita pergi Johor, pergi Utara. Boleh promote lah Kak Dodotnya printing service. Oh boleh ke? Boleh. Okay guys. Yang ini baby pertama saya tau. Baby pertama saya ialah Loop Sticker. Dulu namanya Madani Printing and Design. Nama Dani jugalah sebab anak sulung kan. Sekarang kita rebranding. Sejak 2016 kita rebranding jadi Loop Stickers. Anak nombor 2, Makhluf. Kita punya kedai nama Sticker Label Murah. Ini nombor telefon dia 013-394-4248. Facebook kita Sticker Label Murah. Huruf besar Label Murah. Sebab rupanya ramai yang ikut. Sticker Label Murah ni dah lama, dari 2000 berapa, daripada Dani kecil. So korang jangan confused tau, cari yang logo Loop Stickers. Dengan IG kita sticker_label murah. Serius, kita orang memang kena aim kalau kita orang pergi kursus mana-mana kan. Oh awak ni lah yang stiker label murah tu. Kenapa tanya saya macam tu? So dengan jasa baik Loop Sticker, kita pun keluarkan sampul raya. Kita keluarkan sampul raya. Kita buat sendiri flyer. So body wrap tu pun kita buat sendiri. Hasil air tangan Mama Dani. Lepas tu business card. Okay, business card. Cantik tau. Minta Mama Dani je yang kalender pun cantik. InsyaAllah. Kalender. Kalender ada. Saya tengah nak buat promosi kalender bulan depan. Bulan depan dah start ambil order untuk kita edarkan bulan 11 ataupun bulan 12 macam tu lah. So sebenarnya kita pindah Putrajaya ni sebab nak buka sekali printing dengan makanan sekali. Tapi insyaAllah lah doakan kami ya. Yelah, amin. Lepas PKP harap semua benda jalan normal lah kan. InsyaAllah amin. Macam perkara nak buat tapi semua terhenti kan. Tak apa, kita sabar, kita teruskan je hidup. Betul. Okay, kita dah sampai kat ujung. Satu last question lah untuk Kak Dodot kan. Kawan-kawan kita nak tahu, Kak Dodot ni banyak business buat.
Tengok you ni kira macam orang cakap Iron Lady jugalah. Daripada dulu I kenal you memang on ground, you lah masak, you lah run food truck. Lepas tu ni sekarang ada kedai printing. Betul. Apa sebenarnya yang satu kata yang selalu apa kata-kata yang membina you lah, yang kata-kata semangat untuk yang membina you untuk you bangun hari-hari untuk jalankan bisnes you? Satu je. Saya akan cakap kat diri saya, cepat buat kerja, kesian orang nak niaga. Itu je. Sebab mereka order stiker sebab diorang nak pergi niaga, nak bagi cari promo. Sebab saya pernah ada kat situ. Saya tahu macam mana. Saya nak orang kenal saya kan. So bangun pagi, cepat kau ada kerja ni. Orang tu nak niaga, cepat sikit. Okay. So, saya banyak nak tolong orang lah sebenarnya. Nak tolong orang lah kan. Nampak kejujuran dekat situ kan. Memang nak sebarkan kebaikan. Ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih. Allah tutup aib. Okay. Kata-kata semangat untuk kawan-kawan kita, usahawan-usahawan kita yang terkesan COVID. Okay, kepada kawan-kawan yang seniaga usahawan, bila kita hadapi pandemik macam ni memang kita akan sedikit panik. Seperti saya juga, saya pun panik. Saya pun pergi buat delivery. Tiba-tiba kan, saya tengok dekat grup WhatsApp tu banyaknya peniaga yang menjual tiba-tiba ramai. Sebab semua orang pun ingin mencari rezeki. Jadi kita percaya dengan rezeki pada Allah SWT. InsyaAllah kita hanya berikan yang terbaik. Seperti yang paling sedap, seperti saya buat. InsyaAllah orang akan datang kepada kita. Hanya berikan yang terbaik, insyaAllah Allah bantu. Betul. Okay, so kita dah sampai ke akhir rancangan. So terima kasih Kak Dodot sebab sudi datang pada rancangan Tanya Je Lah. So berharap nanti kalau ada next, nanti kalau saya invite Kak Dodot sudi untuk berkongsi lagi dengan kawan-kawan berkenaan topik usahawan. So pada malam ni kira doakan Kak Dodot punya printing meletup lah sebenarnya tu kan. Amin. Meletup semula. Amin. Okay Dodot, sampai situ saja. Okay. Jumpa lagi dalam lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.